Assalamualaikum, kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Dan saya Sofia Nur Solehatun. Semoga anda dalam keadaan baik sahaja pagi ini. Hari ini 3 Februari 2021, hari Rabu bersamaan dengan 21 Jamadil Akhir 1442 Hijriah. Dan hari ini adalah hari yang tentunya kami harapkan agak bersemangat kerana kita difahamkannya semalam telah pun diumumkan sesuatu yang pastinya tidak mengejutkanlah. PKP dilanjutkan secara serentak di seluruh negara bermula 5 Februari sehingga 18 Februari 2021 kecuali Sarawak yang kini melalui PKPB. Ya, dan juga kita mengharapkan anda semua bersabar kerana bukan hanya melibatkan sambutan Tahun Baru Cina, tapi juga kita pun kenalah dah hampir masuk setahun dalam tempoh kita di Unta Kawalan Keberkahan. Dah pun pastinya seharusnya tidak wujud lagi krisis ataupun perbalahan antara contohnya kalau pihak guru dan ibu bapa pelajar. Sebab memang kita dah lalui selama setahun, pastinya mencari kesesuaian mana yang kurang kita bantu supaya semuanya adalah sifar daripada ketidakberadaan dalam situasi memperolehi gadget ataupun keperluan asas ya. Yang mana saya sering sebutkan bahawa zaman sekarang ini di mana laptop, gadget semua itu bukan lagi tanda kesenangan, simbol urban, tapi adalah satu keperluan sama dengan nilai asasi. Sebab kita mahukan pendidikan ini benda yang penting. Semua orang kena ada, sebab itu tiada pilihan. Wajib kita berikan, wajib kita bantu mereka yang memerlukan dan amat mengharapkan kepada pertolongan dalam situasi yang kritikal ini. Betul. Itu cara kita untuk melalui hari-hari akan datang. Tentunya persefahaman di tempat kerja juga sepatutnya diwujudkan. Tidak lagi wujudnya antara mereka yang mempertikaikan sama ada work from home ataupun work di office dan sebagainya. Kerana ini tentunya cara kita untuk mendepani sekarang musim COVID-19 ini. Bukan itu sahaja, kita bercakap kenaan dah setahun lebih. Hampir setahun kita melalui tempoh Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 dan masih kita melihat peningkatan kes penderaan kanak-kanak yang semakin lama kita mendengarnya semakin tinggi lagi kerana kita melihat antara impak ramai duduk di rumah, anak-anak diabaikan dan sebagainya, dan ini menjadi kerisauan dan sepatutnya kita meletakkan satu tanda yang cukup besar untuk kita melihat bagaimana cara untuk kita menyantuni keluarga-keluarga ini yang memerlukan bantuan. Ya, dan kes ini bukanlah perkara baru sebab ia berlaku di seantero dunia. Cuma cara pendekatan setiap negara adalah berbeza. Ada yang betul-betul tegas, ada yang mungkin ada akta tapi tidak terpakai. Sebab ia adalah perkara yang amat memilukan. Di samping kita memerlukan kecaknaan dari segi masyarakat, jiran tetangga yang dapat membantu menghubungi pihak polis ataupun melaporkan sebarang kecurigaan sebab ia dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kesian kalau ada anak kecil yang belum lagi dapat berfikir yang belum lagi memayis tapi telah pun didera, diperlakukan dengan begitu teruk sekali. Kalau anda lihat sebarang kecurigaan, tidak salah kalau kita cuba untuk, bukanlah kita sibuk menjaga ketepikan orang, tapi ia melibatkan nyawa. Kalau ada berlaku jeritan tengah malam yang kita rasa macam sanksi, dapat hubungi pihak polis. Sebab kadang jeritan itu bukan jeritan yang kerana sakit perut ke pening, tetapi jeritan yang membawa kepada maut. Ya, yang mungkin sedang dicucur dengan api, ada yang mungkin direjam dalam air. Itulah satu perkara yang amat memilukan. Saya rasa kita sebagai satu masyarakat ini, kita tahu dan boleh membezakan sekiranya seseorang itu memerlukan bantuan kita. Dan kita bercakap kenaan penderaan ini bukan sekadar fizikal. Ada penderaan ialah eksploitasi seksual, ada yang diabaikan dan juga didera dari segi mental dan emosi juga psikologikalnya. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana, ialah disebutkan Fitri tadi, apakah tahap yang membolehkan kita masuk campur untuk membantu menyelamatkan satu nyawa, ataupun cara kita boleh menyantuni seseorang yang telah pun didera, sekiranya alhamdulillah mampu untuk terselamat menjadi seorang dewasa. Bagaimana trauma tersebut mampu untuk mengubah kehidupan seseorang, kita akan mendalami cara untuk kita membantu mereka ini daripada melalui trauma apabila dewasa nanti. Dan saya kami juga ingin membacakan kepada anda tentang statistik terkini COVID-19. Di samping kita memerlukan lebih ramai NGO tampil untuk memberikan idea, sebab ia bukan hanya tentang statistik tapi juga dari aspek kemajuan R&D dalam perubatan. Di samping kita menantikan vaksin sampai ke negara kita dan juga dapat dimuktamadkan. Ini juga soal berkaitan dengan isu terapi, isu bantuan dan juga isu untuk menilai trend-trend yang berlaku dalam COVID-19 ini. Yang semalam dilaporkan 3,455 kes baru, ada trend sikit penurunan di situ. So, tentunya kita melihat 3,661 pulih dibenarkan keluar daripada hospital semalam, dan semalam mencatatkan jumlah kematian 21 kes, menjadikan itu antara 21 kes kematian tertinggi
setakat ini apabila COVID-19 telah pun berada di negara kita menjadikan keseluruhan kematian di negara adalah 791 kes. Dan kita melihat di sini antara penguatkuasaan yang masih ada, National Task Force antara gabungan beberapa agensi masih memperkuatkan lagi kawalan sempadan dan sebagainya. Bukan saja kita melihat kawalan di SJR Sekatan Jalan Raya, tetapi kawalan sempadan untuk memastikan tiada kemasukan jangkitan COVID-19 daripada anasir ataupun negara luar masuk ke negara kita. Ya, itu memang diperkuatkan sempadan kita sama ada di laut, daratan ataupun melalui pintu masuk udara supaya tidak ada yang terlepas ya, sebab mungkin ada negara yang mana tahap pemeriksaan mereka agak rendah ya. Dan juga tidak menjaga sepenuhnya, jadi kita bimbang itu yang terlepas ya, misalnya melalui lorong tikus dan sebagainya. Itu yang memang berikan tumpuan total. Di samping kita membaca, di saat saya membaca, kami berkongsi perdana hari ini tentang COVID-19, di seantero dunia 2.2 juta telah pun meninggal dunia. 2.2 juta ataupun lebih tepat lagi statistik yang berada dalam bacaan saya ini, yang mana kes melibatkan kematian adalah 2.261 juta akibat COVID-19. Dan berceritanya mereka yang berusia dan ada penyakit yang kritikal. Betul. Bukan sahaja yang kritikal, tapi kita juga di sini di Malaysia pernah melihat antara kematian yang membabitkan mereka yang tidak mempunyai simptom, yang masih dalam umur lewat 20-an dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan agar ini menjadi satu peringatan kepada semua, COVID-19 ini tidak mengenal mangsanya. Dan kita memberi peringatan jugalah kepada anda yang mungkin majikan kepada pekerja asing dan sebagainya. Anda harus dan wajib melakukan saringan COVID-19 untuk mereka memastikan mereka yang mampu untuk bekerja secara berterusan di negara kita. Diberikan tempoh sehingga hujung bulan ini. Pastinya ini menjadi salah satu inisiatif yang sangat penting memastikan tiada penularan jangkitan di antara mereka yang bekerja di tempat-tempat seperti tempat pembinaan dan sebagainya. Ini menjadi kepentingan yang perlu dititik beratkan juga. Ya, sebab kalau ikutkan ia kena ada tempoh skala kekerapannya. Seperti kalau hari ini diuji, adakah terpakai lagi keputusan itu untuk bulan yang akan datang? Sebab ia mungkin berlaku dalam tempoh ketika mereka menantikan keputusan ataupun dalam tempoh 2 minggu akan datang tu ya. Mungkin hari ini diuji negatif, tapi siapa tahu 10 hari akan datang ketika mereka kembali bersama tidak mematuhi SOP mungkin terkena jangkitan. Setuju. Okey, itu sikit gambaran tentang bagaimana COVID-19 di Malaysia dan sedikit saya sentuh tentang jumlah kematian di seluruh dunia yang memberi signal masih ada perjuangan yang panjang untuk kita menantikan sebarang bentuk bantuan vaksin. Itu pun menimbulkan banyak juga kekecauan ya, yang mana negara maju dan juga negara yang mundur. Kalau ikutkan jadual itu mungkin lama lagi untuk negara yang mundur ataupun negara dunia ketiga ni akan terima bantuan. Maksudnya benda itu memang mudah didapati, bukan mengikut skala ataupun spesifikasi mengikut masa. Okey, itu berita tentang COVID-19. Kita beralih pada paparan di berita harian. Boleh. Sebelum itu ya, ada perkongsian Ya, kita ada perkongsian di sini berkenaan dengan perkembangan terkini vaksin CoronaVac COVID-19. Difahamkan ini satu perkembangan yang terkini untuk kita ketahui bersama. Mari kita saksikan. Bulan lalu, syarikat farmaseutical Pharmaniaga Berhad telah menandatangani bersama dengan syarikat pembangun vaksin COVID-19 dari China iaitu Sinovac. Dan hari ini saya bersama dengan pihak Pharmaniaga Berhad bersama dengan rakan-rakan media lain untuk mengetahui perkembangan terkini. Seminar ini diketuai Pengarah Urusan Kumpulan Pharmaniaga Berhad, Datuk Zulkarnain Mat Yusof bersama Ketua Pusat Penyelidikan Dr. Badarul Hisham Abdul Rahman, Pakar Vaksin Dr. Ajit Palsing Raina serta Ketua Penjagaan Pelanggan Nurhana Nawawi Suri. For Malaysia, for any of the vaccine manufacturer to be able to have their product registered with MPRA, they must fulfill all the stringent to support the development, the preclinical, clinical data for approval and use in Malaysia. The vaccine is actually injected and typically over 2 period of dose, given enough time for the body to develop antibody. The focus should be more on protection rather than infectivity. Yeah? Vaccine is not a drug to treat or cure a disease. This is a drug to prevent from an infection. Bagaimana kesiapsiagaan dan juga persiapan pihak Pharmaniaga Berhad dalam membangunkan projek ini dan juga memastikan fit and finish dalam fasiliti Pharmaniaga diberikan persiapan yang sepenuhnya? For the last 25 years, I think we don't have any problem to handle and distribute the same type of temperature like Sinovac. And then this is for us is a normal
day-to-day running operation, normal business operation. Kalau ikut program pelaksanaan vaksinasi negara, kerajaan telah mengumumkan pelaksanaan vaksinasi ini akan dilaksanakan dalam masa 18 bulan. In fact, when it comes to the vaccine, we have having a collaboration not only with Sinovac, we also having a collaboration with Serum Institute of India, as what we have announced earlier, very much earlier. We also have a collaboration with St. Petersburg, Russia, SK Korea. Apakah jangkaan bagi pihak Pharmaniaga dalam membina keyakinan untuk rakyat Malaysia menerima vaksin yang dibangunkan oleh Sinovac ini? This is what we are doing now. We are telling you the facts. The results with our expert here, Dr. Aziz, vaccine expert, Dr. Bad, our head of R&D. We have a very capable person. We have more than 300 scientists that are working, and most of them are below 40s. And then they are very capable Malaysian. Saya rasa kita mempunyai kepakaran yang cukup untuk melaksanakan program-program ini. Our manufacturing plant in PLS that we're going to develop this vaccine, the COVID-19 vaccine, is also EU certified plant. Hopefully the Malaysian will be safe when they receive the vaccine. Ya, mewujudkan akses kepada vaksin ini adalah satu perkara yang sukar untuk dilakukan, dan kini pula kita sedang mencari titik keseimbangan untuk memastikan rakyat kita memahami kepentingan pengambilan vaksin ini juga, Fetri. Baik, kita tinjau paparan di berita harian hari ini. Dikongsikan PKP sambung 2 minggu lagi, yang mana satu mesti sedia Arif. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sepatutnya tamat esok ataupun hari ini dilanjutkan sehingga 18 Februari. Kecuali di Sarawak yang akan kekal dengan PKP bersyarat PKPB. Dan kita lihat apa lagi yang berkaitan dengannya di halaman kedua dan ketiga, yang mana SOP lebih ketat akan dikeluarkan MKN, termasuklah di Peguam Negara dijangkakan merangka satu draft cadangan tingkat kompaun ingkar SOP. Dan sambil itu, polis laksana operasi penguasaan PKP yang lebih ketat dan tegas seperti sekatan jalan raya supaya semuanya mematuhi sehinggalah tempoh 18 Februari. Dan selepas itu barulah kita tahu sama ada ia akan disambung kembali ataupun bagaimana, ataupun kembali semula kepada terma-terma seperti PKPB ataupun PKPD, bergantung pada situasi di lokaliti tertentu. Dan pindaan kadar kompaun langgar SOP, denda lebih tinggi untuk mendidik. Itu yang dikeluarkan oleh Pakar Kesihatan Pekerjaan, Kecemasan dan Kesihatan Awam Dr. Hanafiah Bashirun, yang berkata pertimbangan meminda peruntukan denda ataupun kompaun dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 88 itu, Akta 342, bertujuan untuk mendidik bukan menghukum. Itulah dia, demikian sikit laporan yang diberikan oleh Berita Harian. Gambaran kerana kita dalam situasi yang amat penting, kerana pada saat ini PKP dilanjutkan tapi beberapa sektor ekonomi masih lagi beroperasi. Itulah terletaknya integriti kita untuk sedaya mungkin untuk mengawal pergerakan. Ya. Di samping kita memastikan ekonomi bergerak, dan sesama mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Baik. Itulah dia menjadi salah satu tapi tanggungjawab kita bersama untuk memastikan kita boleh melandaikan lekuk COVID-19 ini. Baik, saya teruskan perkongsian di NST. Ini berkenaan dengan kejayaan Datuk Nicole David yang telah pun dinobatkan sebagai pemenang anugerah terunggul sepanjang zaman Sukan Dunia. Dikongsikan di halaman ke-38 NST, the congratulatory messages poured in from Malaysian squash legend Nicole David after she was crowned the World Games greatest athlete of all time. The 8-time world champion took the honour after garnering a massive total of 318,914 votes in an online poll that ended on Monday. It was a very proud moment for Malaysians and the squash community, and fittingly mentioned by Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Wi Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah led the praises for di Pindangai. Jadi dikongsikan di sini satu momen ataupun detik yang sangat boleh dibanggakan kita semua dikala kita mendepani pandemik COVID-19 ini. Ini salah satu yang boleh menjadi berita yang menyemarakkan lagi semangat kita walaupun kita menghadapi hari-hari yang sukar, tetapi Datuk Nicole David mampu untuk meraih anugerah ini dan meletakkan nama kita sekali lagi di mata dunia. Dan bukan itu saja, kita sebenarnya mempunyai satu tempoh yang agak istimewa juga yang mampu kita dapatkan bersama dengan Datuk Nicole David, yang mampu untuk bersama kita pagi ini memberikan sedikit sebanyak pesanan istimewa bagi anda penonton Malaysia hari ini. Mari kita saksikan. Really amazing to win this
this award to be the greatest athlete of all time by the World Games, and I just couldn't believe it at first to be nominated from the beginning, but after that, everything just happened. Like the votes came in from everybody in Malaysia, from all around the squash community, and it's really an overwhelming experience. And I truly am so proud to represent Malaysia and to actually put Malaysia up there on top of the world. I just want to thank all the Malaysians out there for supporting me and voting for me every day and making sure I get through this to win this award, and also the FHI TV3's viewers. Thanks for watching and always supporting Malaysia and myself. Thank you very much as well. Terima kasih juga diucapkan kepada Datuk Nicole David kerana sudi memberikan sedikit pesanan istimewa bagi kita semua. Bukan itu sahaja, Perdana Menteri kita Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menyatakan ialah tahniah kepada Datuk Nicole David atas perencanaan kerjanya yang sangat-sangat berjaya. Itu dia cabaran untuk menghasilkan Nicole David ataupun Lee Chong Wei yang berikutnya lah. Betul. Selepas mereka bersara, apa lagi? What's next? Kalau tempoh tertentu, siapa lagi akan menjadi bintang dunia? Okey, baik, kita tinggal sikit paparan di Metro. Ini tentang isu keluarga, tetapi ada impaknya kepada kesihatan mental juga saya kira. Pukul kakak sampai lumpuh. Ia pada enggan beriwang menyebabkan ini berlaku. Seorang lelaki tergamak memukul kakaknya dengan batang penyapu sehingga lumpuh selepas wanita berkenaan enggan memberinya wang pada kejadian di kediaman mereka di Jalan Sungai Antu di Sibu. Mangsa yang berusia 49 tahun terkehil tulang belakang akibat dipukul menyebabkan saraf tunjangnya tertekan. Akibatnya mangsa lumpuh separas dada hingga ke kaki. Jadi Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit berkata, terdahulu suspek yang berusia 44 tahun meminta mangsa memberikannya wang namun mangsa enggan. Baca selanjutnya di halaman yang kedua. Kita risaukan saban hari kita melihat semakin lama semakin ramai yang ditimpa keganasan oleh bukan orang luar tetapi di dalam rumah sendiri. Jadi kita akan mendalami satu topik yang tentu memerlukan perhatian kita semua. Selepas ini kita akan berehat. Sekembalinya kita akan berbincang berkenaan penderaan kesan implikasinya kepada seseorang apabila meningkat dewasa. Dan kita ingin tahu juga apakah tahap ataupun bila yang masa yang sesuai untuk kita masuk campur sekiranya seseorang memerlukan bantuan. Kita akan kita memperjuangkan isu penderaan dan juga ilmu dari segi undang-undang. Terus bersama kami di Malaysia, kita berehat seketika. Bagi pandangan saya tentang kes penderaan kanak-kanak ni, sebenarnya tak patut berlaku sama sekali lah. Tapi untuk pandangan saya, kerajaan patut perketatkan lagi undang-undang tentang hukuman kes penderaan kanak-kanak ni supaya boleh bagi pengajaran kepada semua masyarakat. Kes penderaan kanak-kanak ni tak boleh dibuat main. Kita sebagai masyarakat, secara amnya dan jiran tetangga secara khususnya perlu memainkan peranan penting dalam menyalurkan info-info ataupun maklumat jika terdapat atau terlihat ataupun terdengar tentang keganasan rumah tangga penderaan kanak-kanak di penempatan yang kita tinggal. Masyarakat perlu memainkan peranan, insya-Allah. Assalamualaikum. Isu mengenai penderaan kanak-kanak ni tak sepatutnya terjadi. Sepatutnya kita kena melindungi kanak-kanak. Dan sebagai seorang dewasa yang matang, sepatutnya kita boleh berfikir sebelum kita bertindak. Kita sebagai orang dewasa perlu menjaga kanak-kanak. Bukannya sepatutnya kita yang mendera mereka. Jadi pada masyarakat-masyarakat yang prihatin, kalau ada apa nampak kelakuan yang tidak baik seperti mendera dan sebagainya, boleh cepat-cepat lapor kepada pihak yang berkuasa supaya tidak ada lagi kes-kes mendera kanak-kanak. Kalau kita nak cuba kurangkan dah kes macam ni, dah tiba masanya untuk kita ambil tahu benda yang perlu. Bukanlah kita macam jaga tepikan orang, tapi kalau dah sampai depan mata kita boleh nampak budak tu lebam tangan, budak tu dipukul depan mata kita contohnya, takkan kita nak tutup sebelah mata dan just jalan. Okey, sebab kita lah yang bertanggungjawab sebab benda tu jadi depan kita.
kita yang bertanggungjawab. Janganlah tunggu sampai dah meninggal dunia baru kita nak tersentak. Kanak-kanak yang sepatutnya kita lindungi, sepatutnya kita berikan satu environment yang kondusif buat mereka, dan tidak sepatutnya kita melihat dan mendengar bahawa perkara penjaraan ini masih berlaku. Di segmen kali ini kita akan membincangkan bagaimana kita sebagai orang dewasa, sebagai masyarakat setempat boleh membantu untuk melihat bagaimana perjalanan kehidupan seseorang anak ini meningkat remaja ataupun dewasa nanti, sebagai juga seorang individu yang masih boleh meneruskan kehidupannya yang baik. Kita akan bersama dengan tetamu saya menerusi panggilan video. Kita berbincang berkenaan kesan psikologi apabila meningkat dewasa. Dan bersama saya Puan Farah Puteri Negara Ahmad Bahrom. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih Puan meluangkan masa. Baik Puan, kita nak berbincang berkenaan satu isu inilah daripada segi perspektif psikologinya Puan. Dan kita mendengarkan begitu banyak kes baru-baru ini dan kita ingin mengetahui, mungkin permulaannya kita nak tahu apakah kesan emosi terhadap seorang anak yang mungkin belum lagi mampu untuk meluahkan dengan kata-kata, dengan perlakuan dan sebagainya. Apabila mereka mendepani penjaraan seperti ini, apakah sebenarnya yang dilalui dalam minda mereka? Puan. Okey, so dalam jangka masa pendek itu perasaan yang paling dominan adalah perasaan takut lah. Dia ada perasaan takut, dia mungkin ada perasaan bingung sebab kadang-kadang bila kena dera ni, it's not like dia akan beritahu saya pukul kamu sebab macam ni. Suddenly you jalan-jalan kan dia kena pukul. Ataupun kena dera, ataupun yang perkataan tak baik keluar. So you tak faham kenapa benda tu berlaku, then you start thinking macam kalau macam mana saya nak tahu benda ni akan berlaku lagi. So akan selalu berasa takut, berasa berjaga-jaga, dan lama-lama sebab tak faham ada perasaan hopelessness. Maksudnya okeylah, benda ni memang akan kena kepada saya lah. Saya dah macam this is my life lah. Puan yang sebutkan bila mereka mengalami perkara seperti ini, menjadi tanda tanya adalah tak tahu bila akan berlaku lagi dan tak tahu apakah salah mereka. Jadi mereka mungkin akan membesar melihat bahawa kekerasan itu adalah sesuatu perkara yang biasa, tak perlu ada sebab nak memukul seseorang. Jadi bagaimana ini akan memberikan implikasi kepada kanak-kanak itu apabila dia meningkat dewasa nanti, Puan? So kalau macam tu kan, what could happen is mungkin dia akan rasa bila dia besar, sebab dia selalu not sure what's going on, dia boleh dapat anxiety, dia boleh dapat insomnia sebab terfikir peristiwa lalu bila dia buat something happen, ada negative thoughts, and then mungkin sebab dia terlalu stres dan trauma, dia lebih suka bersendiri, merasa sunyi. Tapi yang kita takut tu bila dia tahu itu saja, dia selalu biasa dah kena dera, dia akan start pula hidup dengan orang yang mendera dia ataupun start dera orang lain pula. Itu yang kita risau. Kalau tanpa bantuan. Tanpa bantuan. Dan sebelum mereka, katakanlah seorang kanak-kanak itu terselamat, mampu untuk menjalani kehidupan sehingga remaja, dewasa dan sebagainya. Bilakah masa intervensi yang paling sesuai untuk kita memberikan bantuan untuk membantu mereka tidak mempunyai trauma tersebut sampailah ke hari-hari yang akan datang? Kalau pada pendapat saya sebagai psikologis, memang secepat mungkin lah. The faster the better. Sebab lagi lama benda tu berlaku, lagi benda tu dah sebati dengan seseorang. Approach ataupun pendekatan kita macam mana? Pendekatan kita, as a therapist ataupun as a person? Third person. Katakan sebagai jiran setempat lah, masyarakat kan, mungkin daripada perspektif itu. So itu susah sikit sebab kita tak pasti sometimes benda tu berlaku ke tak, kita dah dengar tapi not sure. So I think the best is to approach and tanya is everything okay, and then tengok mungkin dari daripada umur dia jugalah, and then tengok dari segi fizikal sama ada anything that you can see lah. Selain daripada tu, kalau dari emosi, selalunya what we can do, kita tengok is tingkah laku kanak-kanak tersebut. Kalau dia jenis macam penakut, dia macam tak nak tengok muka kita, dia macam tunduk aja, and then bila you cakap dengan dia, dia cepat cepat stres, mungkin tu tanda-tanda what you can do is to check what's going on. Tapi that's a bit difficult lah sebab kita tak nak juga nanti masuk campur hidup orang. So kalau kita ada keraguan, mungkin boleh cakap dengan somebody who knows about it, maybe pakar atau other friends who've been through it. Okey. Baik Puan, bila Puan menyebut berkenaan melihat tanda-tanda awal, simptom awal kan, apabila seorang anak itu mungkin didera, dan pada masa yang sama kita melihat penderaan kanak-kanak terhadap haiwan pun semakin meningkat. Adakah itu antara signs ataupun simptom kita melihat mungkin anak-anak ini terdedah dengan keganasan di rumah?
Tak semestinya lah, tapi it could be one of it, tapi tak semestinya. Sebab sometimes ada juga kanak-kanak yang curious ataupun memang jenis, yang a bit more aggressive. So that's not a 100% point, but kita tengok kenapa dia buat benda tu. Kita tengok macam mana reaksi dia selepas dia buat benda tu lah. Okay, Puan, kecenderungan seseorang itu yang pernah didera untuk juga menjadi seorang pendera. Berapakah statistik ataupun ada peratusan yang boleh dikongsikan? Adakah confirm akan menjadi seorang pendera ke bagaimana? Kalau nak cakap peratus tu susah sikit sebab it's still a person kan. Nak agak tu memang susah lah. And then depends on the country. Tapi yang bagi saya rasa yang penting tu kita sebelum kita nak fikir benda tu is dia bergantung kepada level penderaan seseorang tu. How much dia kena dera. So sekali dua ke 1 year, 2 years, so that will make a difference. And then kalau orang tersebut yang kena dera tu dia tak ada macam tak ada orang bantu dia dalam dia punya peristiwa penderaan tu, tak ada orang bantu dia after that, atau tak ada orang bagi dia coping skill atau support. So two things may happen, sama ada dia akan menjalinkan hubungan dengan orang yang suka mendera atau dia sendiri menjadi pendera. Baik. Jadi sistem sokongan itu perlu adalah, dan kita harapkan agar bukan dalam keluarga sahaja yang memberikan sokongan itu, tetapi orang ramai juga yang berada di sekeliling mereka. Baik, Puan Farah, kita akan berehat sebentar kerana kita akan menonton bingkisan ini berkenaan daripada sudut sisi pandang agama berkenaan penglibatan masyarakat dan orang awam dalam menyantuni mereka yang melalui kes penderaan. Mari kita saksikan. Jadi jiran dalam Islam adalah orang yang berada di sekeliling rumah kita, dan sebahagian al-fiqah menyatakan bahawa 40 rumah sekeliling daripada rumah kita, dan jiran perlu kita berbuat baik. Sehingga dalam hadis Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wa rasulih, siapa beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, maka falyukrim jarahu, dalam dipermuliakan jirannya. Jadi kalau hari ini kalau kita melihat ada jiran kita yang mungkin melakukan keganasan antara kanak-kanak, wanita, pada orang tua dan perbuatan-perbuatan melanggar undang-undang, maka kita boleh laporkan kepada pihak yang berkuasa supaya kedaulatan hak masyarakat dapat ditegakkan, supaya kita dapat menjaga dan kita menjaga mereka, menghentikan mereka daripada membuat kesalahan. Itu juga sebagai sunnah. Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa tolong orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Kami faham Rasulullah menolong orang yang dizalimi. Bagaimana menolong orang yang zalim? Maka Nabi kata, hentikan kezalimannya itu. Itulah membantu orang zalim supaya dia tidak berterusan membuat kesalahan itu. Jadi laporkan kepada pihak berkuasa jika ada permasalahan yang melanggar undang-undang di sekitar kejiranan kita. Itulah yang dikongsikan Ustaz tadi, menjadi satu sunnah untuk kita membantu mereka yang dizalimi. Kita masih bersama dengan Puan Farah. Puan Farah, bagaimana kita sebenarnya boleh menyantuni mereka? Kan saya percaya yang jiran kita, masyarakat setempat dan sebagainya, kita ingin membantu. Tapi mungkin ramai yang tak berani untuk tampil, ramai yang tak tahu apa yang untuk dilakukan bila kita mendengar jeritan, terikan anak yang dipukul. Jadi bagaimana kita sebagai jiran ini boleh masuk campur, dan bilakah masa yang bersesuaian untuk kita sebenarnya masuk tangan membantu sesiapa sahaja yang didera pada ketika itu? Puan. Kalau pada pendapat saya lah, ini depends on the person, tapi pendapat saya ni, kalau the first thing kalau you nak fikir tentang nak masuk campur or not as a jiran is to see whether you can see the physical signs, ataupun waktu tu macam for example orang tu you can hear tengah teriak-teriak, nangis-nangis apa semua, if you can, you have a look lah. So kalau nak yang terus kita nak bantu on the spot is kalau kita nampak penderaan tersebut dengan mata kita lah. Tapi kalau macam kita tak dapat nampak lah, bagi pendapat saya, kalau tak nampak tapi you kind of know it's going on, what we can do is kita check dulu. Mungkin kalau kita check dengan jiran tu lah, tanya macam apa khabar, I macam merasa macam you tengok macam tak sihat, you stress ke. So you tengok dulu, you gauge how usually kalau kita cakap pendera for kids is sometimes the parents ataupun family members lah. So kita agak-agak tanya orang tu macam mana dia stres ke benda. Sebab sometimes kalau bila orang tu stres, dia akan lagi higher chances of mendera. Kalau orang tu seperti agresif, so what we can do is probably kita telefon talian kasih kalau kita ada bukti, atau mungkin boleh bercakap dengan
anybody yang kira ketua of the area lah, sama ada macam kalau ada ketua kampung ataupun ketua macam the taman or something like that. I think it will be good. Kalau tak tahu juga boleh tanya kat balai polis, tanya apa procedure boleh buat and what they can do. Betul lah. Baik Puan, secara realitinya ya, kita sedang melalui perintah kawalan pergerakan ya, semua berada di rumah dan sebagainya. Mungkin keadaan di rumah setiap mereka yang didera itu adalah penuh dengan tekanan. Dibagi mungkin ahli keluarga yang juga mungkin terjerat sama dalam rumah yang sama, mempunyai keganasan seperti itu kan. Bagaimana kita sebagai orang luar, adakah ia terlampau intrusif mendadak kalau kita terus memanggil pihak berkuasa untuk datang memandu keadaan? Adakah ini akan mengeruhkan keadaan emosi anak-anak yang mereka yang berada dalam rumah tersebut? Of course, itu adalah salah satu benda yang mungkin akan berlaku lah, sebab bila kita ambil tindakan, usually pendera ni dalam family, dalam satu house, dia orang yang paling the strongest lah. So there is a chance of that do happening. So sama ada kita cuba kalau kita rapat dengan jiran tu, kita cuba figure out cara yang terbaik untuk nak contact dia, tanya are you okay and something like that on the phone call. I heard ada bising-bising kat rumah, is everything okay? Kalau you rasa keselamatan tu memang selalu berlaku, you have to call the authorities lah. Sebab yang penting at least orang tu tahu bila dia buat something, other people are listening. Okay. So that, dia tak akan melebih-lebih lah. Baik. Puan, kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa memberikan sedikit gambaran dan ialah pemahaman bagaimana kita boleh menyantuni mereka yang sedang didera melalui satu tempoh yang sukar. Kita harapkan lebih ramai lagi yang tampil untuk membantu mereka, dan bukan itu saja, semoga mungkin anak kecil dan remaja juga mampu untuk bangkit daripada terus didera di rumah masing-masing. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Farah Puteri Negara Ahmad Bahrom, seorang pakar psikologi, meluangkan masa. Terima kasih. Terima kasih Puan. Semoga itu, waalaikumsalam, memberikan sedikit sebanyak ialah semangat untuk kita untuk saling mengingat semula hashtag kita jaga kita itu bukan sekadar untuk COVID-19, tetapi untuk melihat apakah perkembangan senario persekitaran di sekeliling kita. Kita akan berehat seketika, sekembalinya kita akan berbincang pula berkenaan dengan Undang-Undang Malaysia Akta 611, Akta Kanak-Kanak. Ini akan diperincikan sebentar saja lagi, segalanya di MHI. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.
Kembali bertemu di Malaysia dan kita masih lagi untuk meninjau bagaimana usaha untuk memperbaiki segala undang-undang yang ada dan juga usaha segenap aspek bukan hanya melibatkan keluarga tapi juga komuniti masyarakat sebagai satu entiti penting dalam membina keharmonian. Kalau kita menuju wawasan negara ingin lahirkan masyarakat yang penyayang tapi tidak akan kesampaian tanpa adanya nilai yang kukuh dan murni dalam keluarga yang menjaga kebajikan kanak-kanak. Dan untuk itu kita bersama membincangkan Undang-Undang Malaysia Akta 611 iaitu Akta Kanak-kanak 2001 bersama dengan Profesor Dato' Nur Aziah Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang UKM yang juga merupakan Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Profesor, secara mudahnya kita dapat melihat bila mana berlaku satu kes penganiayaan ataupun penderaan di Malaysia yang membawa kepada kematian, orang akan bercakap dalam tempoh tertentu tapi dalam pelaksanaan ini akan kembali pudar dan bila berlaku satu isu yang lain akan kembali dihangat diperkatakan. Jadi maksudnya kita perlukan satu ketegasan yang berterusan dalam melihat isu ini. Sebelum sebagai mukadimahnya, macam mana pandangan Profesor tentang isu penderaan kanak-kanak ini? Silakan. Ya, sebenarnya memang kita telah ada pun undang-undang kanak-kanak ini untuk melindungi kanak-kanak dan kita telah luluskan akta ini pada tahun 2001 dan Malaysia juga telah pun menandatangani Konvensyen Hak Kanak-kanak pada tahun 1995 dan apabila konvensyen itu kita tandatangani dan ratifikasi, kita membuat beberapa pindaan kepada undang-undang kita. Sebelum tahun 2001 kita memang sudah ada undang-undang yang melindungi kanak-kanak juga ya. Jadi sebenarnya Akta 611 itu menggabungkan beberapa akta, itu Akta Perlindungan Kanak-kanak, Akta Mahkamah Juvenil 1947 dan juga Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1923. Jadi 3 akta ini kita gabungkan, masukkan dalam satu Akta 2001 dan kita buat penambahan-penambahan dan kita namakan Akta Kanak-kanak 2001. Dan akta ini selepas 2001 kita bukanlah baru dapat tahun lebih, kita memindanya pada tahun 2016 untuk menambah baikkan lagi peruntukan-peruntukan yang ada. Jadi kalau diikutkan, kita memanglah masyarakat kita ni masyarakat yang kita panggil reaktif ya. Kita react kepada situasi bila ada satu kes. Sebenarnya Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 itu pun juga kita luluskan semasa ada satu kes dan kita semua ingat kes balas sunderam yang menyebabkan kita merasakan perlu ada undang-undang khusus untuk melindungi kanak-kanak. Sebab sebelum itu ia hanya terletak dalam kadar keseksaan dalam hal-hal kecederaan, cedera parah dan sebagainya. Jadi undang-undang itu dah sedia ada. Profesor, mungkin dapat diperincikan tentang bab 3 iaitu penganiayaan, pengabaian, pembuangan ataupun pendarahan kepada risiko ya. Sebab kita bukan hanya isu tentang penderaan yang bersifat fizikal saja tapi juga mental ataupun apa juga risiko yang mendedahkan mereka kepada situasi yang tidak baik. Jadi bagaimana supaya ibu bapa ataupun penjaga ataupun pelindung ada kesedaran yang tinggi untuk menjaga anak mereka dan supaya takut dan gentar akan undang-undang ataupun tindakan yang bakal dikenakan kepada mereka dan tidak berani untuk mereka melakukan hal-hal yang membawa kepada kecederaan sama ada mental ataupun fizikal dan juga kepada kematian yang menakutkan. Silakan Profesor. Sebenarnya Akta Kanak-kanak 2001 kalau kita lihat dia ada 3 seksyen yang sangat terjurus kepada isu-isu yang melibatkan penderaan. Seksyen 31 adalah mengenai penderaan kanak-kanak. Penderaan ni 3 jenis ya, emosi, fizikal dan seksual. Kebanyakan kita hanya melihat penderaan fizikal ya, dan banyak yang dilaporkan kebanyakannya adalah penderaan fizikal. Dan hari ini juga kalau kita ikuti laporan polis dalam minggu lepas ya, polis juga menyatakan bahawa penderaan seksual ataupun sumbang mahram meningkat semasa PKP ni. Itu ada datanya. Jadi itu termasuk penderaan seksual. Penderaan emosi ya, juga sesuatu yang adalah penderaan terhadap kanak-kanak. Dan penderaan emosi ini selalu orang terlepas pandang. Dan ini kita dapati sekarang ni sakit mental ataupun gangguan emosi ini berlaku dalam kanak-kanak dengan tinggi. So kalau kita tengok
Seksyen 31 pun dia juga menyebut mengenai cuai dan abai. Yang orang selalu tidak faham ialah apa maksud abai, apa maksud cuai. Dan itu pada tahun 2006 masa kita membuat pindaan pada Akta 2001, kita perkemaskan lagi. Kerana kita ada banyak kes yang melibatkan kecuaian ataupun pengabaian anak. Pengabaian anak boleh berlaku bila kita membiarkan dia tanpa makan minum ataupun tidak dijaga dengan baik. Ya, itu pengabaian. Kita tak pukul dia, kita tak marah dia, kita tak buat dia secara seksual, tetapi kita biarkan saja anak tu nak hidup-hiduplah, tak hidup. Lepas tu pulanglah kepada pengabaian. Dan kemudiannya kita juga cuai. Ada banyak kes kecuaian yang berlaku. Dan ada very thin line kata orang putih, ada garis yang sangat blur antara yang mana satu kemalangan, yang mana satu kecuaian dan yang mana satu penderaan yang dibuat secara sengaja. Jadi ini perlu dilihat. Dan kemudian kita ada Seksyen 32 yang melarang kita daripada menjadikan anak-anak sebagai pengemis. Pengemis ni bukan setakat pergi duduk kat tepi jalan minta duit dan sebagainya. Menyanyi, menjual sesuatu. Semua itu tak boleh menggunakan kanak-kanak. Dan takrifan kanak-kanak ialah kanak seorang yang berumur di bawah 18 tahun. Dan yang Seksyen 33 ialah membiarkan anak-anak tanpa pemantauan orang dewasa. Ini sesuatu yang banyak kita berlaku dalam kalangan masyarakat. Kita faham ibu bapa terpaksa pergi bekerja dan ini menyebabkan anak-anak ditinggalkan di rumah tanpa seorang dewasa untuk memantau mereka. Dan pada pindaan 2016 kita telah menaikkan hukuman. Misalnya bagi Seksyen 31 tu daripada 20 tahun daripada RM20,000 ia menjadi RM50,000 dan hukuman penjara dinaikkan ke 20 tahun penjara. Mungkin dapat Prof ulas tentang, saya bagi satu situasi ya. Bisa kata ibu bapa ingin menghantar anak ketika umur seawal 7-8 tahun ke asrama ataupun sekolah agama contohnya ya. Ini contoh saja, Prof Hafiz katakan. Tapi tidak disediakan satu kemudahan yang baik dan sesuai dengan umur mereka. Contohnya asrama yang tidak memenuhi spesifikasi keselamatan, yang terdedah kepada risiko dan bahaya. Memang niat itu baik tetapi tidak disokong sebab agama itu bukan hanya berkaitan dengan niat tetapi dari segi persekitaran yang baik dan juga sesuai, sebab kita bimbang berlaku kecuaian, penderaan, risiko-risiko yang akan berlaku kerana ketidakupayaan pihak premis itu menyediakan satu keselamatan yang baik kepada kanak-kanak. Apa komen Prof tentang isu ini? Ya, ramai orang terlepas pandang perkara itu. Kalau di rumah sendiri pun ya, ibu bapa boleh dikenakan tindakan kerana cuai. Apatah lagi jika anak-anak itu diletakkan di tempat-tempat seperti asrama tertentu. Sebab itu kita dari segi undang-undangnya kalau nak buka tadika, nak buka tempat asuhan dan kita memerlukan satu mereka berdaftar dan nak buka tahfiz atau sekolah agama ataupun pusat tuition, mesti ada kebenaran daripada majlis perbandaran, kemudiannya bomba akan datang buat pemeriksaan, ada tak laluan kecemasan dan sebagainya. Jadi kalau kita menghantar anak ke tempat-tempat yang tidak dapat kelulusan lagi dan kemudiannya dia tidak berdaftar dan jika berlaku sesuatu, tentulah pihak yang menerima itu ada tanggungjawab. Sebenarnya ibu bapa kadang-kadang terlepas pandang bila hantar anak ke tempat-tempat itu. Biasanya kita kalau hantar anak ke asrama atau ke sekolah dan sebagainya itu ada borangnya, kita tanda tangan dan kita lihat isu-isu keselamatan dan premis tuan punya premis mempunyai tanggungjawab dan jika berlaku kecuaian, tuan punya premis boleh diambil tindakan terhadap mereka. Itu perkara yang mungkin kita rasa tak pernah lagi berlaku, tapi kita tidak menafikan bahawa kita ada hak untuk mengambil tindakan undang terhadap pengusaha kalau kita kata tahfiz ke tadika ke dan sebagainya. Sebab itulah juga kita memastikan bahawa semua pengasuh orang buka tadika hendaklah berdaftar dengan Kementerian Wanita. Kita ada bahagian yang tertentu, kita ada aktanya, akta pusat jagaan kanak-kanak dan sebagainya. Mesti daftar dan bagi saya keselamatan anak itu adalah kepentingan utama yang perlu kita dahulukan.
Ya, dan akhir sekali mungkin saranan Profesor kepada masyarakat supaya cakna meningkatkan ilmu tentang undang-undang ya, dan juga mengetahui tentang hak kita sebagai jiran, sebagai keluarga terdekat untuk membantu menyelamatkan nyawa. Pada masa yang sama untuk kita dalam tempoh yang sukar seperti PKP, situasi COVID ini, supaya dapat kita bersama membantu. Mungkin ada ibu bapa terjejas emosi ya, sehingga melakukan berderaan. Jadi apa saranan supaya kita mempertingkatkan kecaknaan dan ilmu tentang isu ini? Silakan Profesor. Okey, saya cuma nak juga sebut bahawa di bawah Akta Kanak-Kanak sebenarnya ahli masyarakat ada tanggungjawab untuk melaporkan sebarang penderaan yang berlaku di tempat mereka. Jadi kalau kita lihat itu memang diletakkan secara spesifik dalam Seksyen 29A Akta Kanak-Kanak. Jadi dalam Akta Kanak-Kanak 2001, doktor ada tanggungjawab. Tak kira doktor kerajaan ataupun doktor swasta, jika dia ada kepercayaan yang munasabah bahawa anak itu perlu buat ahli keluarga terdekat, pengasuh ada tanggungjawab. Semua diperuntukkan dalam akta. Dan orang sekeliling, jiran dan sebagainya. Jadi mereka mesti membuat laporan, dan bagi orang awam boleh buat laporan kepada polis ataupun kepada JKM. Ya? Dan mereka ini sebagai informer adalah dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita perlu ingat tu. Dan sebagai ahli masyarakat, kita janganlah merasakan bahawa kalau kita pergi membuat laporan tu kita macam menjaga tepi kain orang, kita menyusahkan diri kita. Ramai orang selalu rasa kalau kita buat laporan nak turun naik balai polis dan sebagainya. Tak, sebenarnya hanya mengangkat telefon dan membuat panggilan kepada JKM mengatakan saya tak sedap hati, kalau boleh tolonglah pergi tengok. Saya hari-hari dengar kanak-kanak menangis. Betul lah, kanak-kanak kalau kecil memang menangis kalau dia lapar, tetapi pada hati nurani saya rasakan bahawa ini bukan tangisan daripada kanak-kanak yang lapar. Tangisan ini seperti kanak-kanak dipukul. Jadi kita perlu ada rasa ingin mengambil tanggungjawab itu, kerana yang menjadi bangsa ini adalah kanak-kanak. Kanak-kanak ni tak boleh bersuara kecuali kita boleh dengar tangisannya. Dia tak pandai nak angkat telefon, dia tak pandai nak cakap ke orang. Jadi inilah masanya kita perlu menjalankan tanggungjawab kita sebagai jiran tetangga dan manusia. Baik, terima kasih Profesor Dato' Nur Aziah Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang UKM dan Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam berkongsi ilmu walaupun yang singkat, namun kita dapat gambarannya memperbaiki situasi masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, dan selepas ini kita akan berkongsi lebih banyak berkaitan dengan Road to Success SPM dan juga pelbagai isu menarik tentang perkongsian nilai murni, membagi harta dan berkongsi rezeki untuk semua. Selepas ini di ABCI, terberehat seketika. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan membincangkan pula berkenaan dengan Road to Success SPM 2020 di Didik TV at NTV7. Dan bersama saya menerusi panggilan video Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Datin Sri. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Datin Sri, kita bincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan pengisian dan perincian bagi Road to Success SPM 2020 di Didik TV at NTV7. Mungkin nak kongsikan dulu tujuan program ini diwujudkan untuk semua. Alright, terima kasih saya ucapkan kerana menjemput kami untuk bersama-sama tentang berkongsi tentang perkembangan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kalau kita lihat kepada hasrat sebenarnya rancangan TV Pendidikan Road to Success SPM 2020 ini memang menyasarkan kepada kumpulan murid kohort SPM 2020. Tapi kalau kita tahu sentiasanya pada setiap tahun kalau kita kata murid SPM 2020 dia akan menduduki peperiksaan pada tahun semasa. Tetapi yang ini dia melangkaui tahun, iaitu dia akan mengambil peperiksaan tahun 2021. Tapi tetap kita memberi mereka nama murid SPM 2020. Jadi kalau kita lihat kepada keadaan yang berlaku di negara kita sejak bila PKP ditutup pada 18 Mac 2020 hari itu, dan bila sekolah dibuka semula, jadi Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif yang
untuk membantu sekolah dan juga murid ini bila kita memperkenalkan manual PDPR. Jadi saya yakin sekarang ni banyak orang bercakap tentang manual PDPR. Jadi sebelum saya pergi mendalam kepada manual tersebut, kita lihat apabila murid ini tidak kembali ke sekolah dan kemudian bila sekolah dibuka balik khusus untuk murid SPM pada 24 bulan Jun hari itu, dan ditutup semula. Sepatutnya sekolah ditutup pada 17 Disember tetapi kita tengok ditutup awal pada 9 November 2020. Maka ada sekolah kita lihat telah mulai melaksanakan PDPR lebih daripada 46 hari. Itu seperti Sabah. Tetapi kalau di KL dan sebagainya kita lihat 28 hari. Maka untuk itu apabila murid kembali kepada sekolah iaitu murid peperiksaan pada 20 Januari hari itu, kita lihat banyak perkara yang perlu kita bantu iaitu apabila menyediakan mereka untuk peperiksaan khususnya SPM 2020. Jadi manual PDPR ini memang kalau kita lihat menekankan tentang berbagai kaedah pembelajaran iaitu secara online, offline dan onsite. Jadi kalau online itu biasanya ialah capaian internet, ada peranti. Jadi KPM committed dan juga sedar bahawa ada juga anak-anak kita yang terpaksa mengikuti pembelajaran di rumah yang terpaksa berkongsi peranti. Betul. Ada internet yang tidak begitu baik, yang duduk di kawasan luar bandar dan sebagainya. Maka TV pendidikan SPM Sukses, Road to Success ini adalah untuk menyokong, melengkapkan kepada manual PDPR tersebut. Baik, Datin Sri, saya pasti ramai bukan sahaja pengajar tetapi ibu bapa juga sangat teruja dengan program ini. Bila dan di mana rancangan ini akan mula bersiaran? Oh, sebenarnya dia dah bersiaran sejak 25 Januari hari itu. Kita telah membuat satu perancangan iaitu daripada 25 Januari dengan bila kita menyedari bahawa murid perlukan sesuatu bagi melengkapkan pembelajaran mereka secara offline ni. Maka kita telah bermula siaran sejak 25 Januari dan dijangkakan sehingga 31 Mac pada tahun 2021. Iaitu di mana peperiksaan kita akan bermula pada 22 Februari. Sehinggalah kepada 25 Mac peperiksaan tersebut. Jadi ini akan iaitu SPM bermula 22 Februari hingga 25 Mac dan kita lihat ada juga tempoh berbaki beberapa hari iaitu sehingga 31 Mac. Dan program ini akan bersiaran iaitu daripada hari Isnin sehingga Jumaat daripada pukul 3 hingga ke pukul 5 petang. Dan misalnya di hujung minggu iaitu Sabtu dan Ahad iaitu 9 pagi sehingga 12 tengah hari dan 3 petang sehingga 5 petang. Jadi memang rancangan ini memang khusus kita berikan kepada anak-anak kita yang akan mengambil peperiksaan SPM 2020. Alhamdulillah, kita pun sangat teruja mendengar ini inisiatif yang sangat bagus untuk diwujudkan. Dan tentunya kita ingin tahulah secara keseluruhannya apa yang ingin dikecapi ataupun menjadi objektif bagi KPM dengan kewujudan program ini. Datin Sri. Alright, kalau kita dengar Road to Success SPM 2020, bunyinya pun macam menyediakan murid kepada peperiksaan SPM. Walau bagaimanapun apabila guru yang kita yang kita pilih untuk mengendalikan setiap kurs mata pelajaran, kita ada lebih kurang mata pelajaran kelas, elektif dan mata pelajaran tambahan. Tadi apa yang kita hasratkan ialah bukan saja dia berkongsi tentang panduan peperiksaan bagi setiap mata pelajaran tersebut, tetapi juga menyesuaikan kepada kandungan kurikulum semasa yang masih diikuti oleh murid ini iaitu KBSM dan dia tidak lari daripada kurikulum tersebut tetapi masih lagi diberikan fokus kepada pelbagai kategori seperti bentuk soalan mengikut aras kesukaran, kemahiran pemikiran aras tinggi dan soalan-soalan yang dikatakan popular juga ditanya dalam peperiksaan SPM.
Baiklah, persiapan anak-anak kita ini, walaupun kita dah memang sedia maklum, inilah norma baru ya yang perlu kita hadapi, dan kita mendoakan segala yang dipermudahkan, dan ini satunya menjadi satu inisiatif yang sangat kuat untuk membantu anak-anak kita, pelajar, murid dan sebagainya meneruskan pembelajaran mereka walaupun kita di kala pandemik ini. Kita ingin ucapkan terima kasih kepada Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid kerana meluangkan masa. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Dasar dan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia sudi meluangkan masa. Terima kasih Datin Sri. Sama-sama. Ya, itu semoga menjadi sikit sebanyak pembakar semangat bagi pengajar, ibu bapa untuk meneruskan pembelajaran anak-anak kita. Baik, untuk segmen seterusnya, bagi anda yang mungkin kita dah sekian lama menggunakan pelitup muka ini, mungkin ada sedikit sebanyak masalah kulit kan? Ini pastinya sesuatu untuk anda. Mari kita saksikan segmen ini bersama dengan Glutam. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Esokkan hari terakhir PKP, tapi tak bermakna kita boleh langgar SOP lepas ni. Jangan lupa pakai face mask di tempat yang sesak. Okey, perasan tak bila kita kerap pakai face mask, kerap pula naik masalah jerawat. Kadang-kadang tu kulit jadi kering, kasar dan bertumpuk. Sapu sera pun berulang juga kan. Sebenarnya ni terjadi kerana bakteria berkumpul dekat mask yang berkuat sebab karbon dioksida dan udara suam daripada nafas kita lah kan. Jadi antara cara untuk atasi masalah kulit anda selamanya ni dengan amalkan Glutam. Okey, Glutam ni adalah suplemen daripada Farina yang ada bahan semua jadi iaitu glutathione dan hyaluronic acid yang berfungsi sebagai antibakteria, di samping itu dapat menyihat dan melembutkan kulit. Okey, Glutam ni juga mempunyai kelulusan daripada Badan Farmasi Kebangsaan, berdaftar dengan KKM dan ada sedia halal JAKIM. Jadi tak perlu risau. Glutam ni memang selamat dan tidak mempunyai kesan negatif. Jadi semua peringkat umur dan jantina pun boleh makan juga. Okey, Glutam dia juga 5 tahun di pasaran dan beratus ribu pelanggan yang kami ada dah kerap masuk TV, dah ada billboard, dah pernah menang anugerah Brand Halal Award tahun 2019 lagi. Kami banyak terima feedback daripada pelbagai lapisan umur lepas amalkan Glutam ni. Alhamdulillah, antaranya suami selalu cium pipi lah sebab kulit dah flawless kan. Ada yang tumpuk-tumpuk jerawat pun dah hilang, kulit lembut. Ni customer sendiri yang kata tau. Jadi hari ni anda yang ada masalah bukan saja di muka, kami memang nak bantu anda tampil yakin semula dengan penampilan anda. Boleh dapatkan package booster Glutam ni daripada Farina, iaitu 1 botol Glutam dan satu botol vitamin C. Seperti yang sedia maklum, vitamin C ni juga bantu daripada bukan bantu untuk mencantikkan muka saja, tapi dia bantu untuk meningkatkan daya tahan badan untuk melawan pelbagai penyakit. Jadi gabungan Glutam dan vitamin C ni memang kami sarankan ambil lah. Tak perlu nak bancuh ataupun telan macam ubat, hanya keman-keman 2 biji sehari saja sebelum makan. Jadi cepat-cepat package booster Farina ni kami bagi diskaun 50% untuk hari ni saja. Sempena live ni free postage tau. Anda perlu scan QR code yang terpampang sekarang, atau tak sempat boleh call ataupun WhatsApp nombor di bawah, ataupun boleh terus ke website kami. Okey, jom sihat dengan Glutam. Jumpa lagi. Bye. Okey, dan sekarang ramai yang berinfak dengan cara tersendiri. Ada yang letakkan barang mereka di surau, di masjid, dan ada juga yang menyantuni pemandu-pemandu yang datang untuk membawa makanan. Ya. Termasuklah kisah kehidupan sebuah keluarga ini yang mana mereka ni sekeluarga bersusah payah untuk sediakan pelbagai barangan seperti beras, minyak, sardin dan sebagainya untuk bantuan mereka yang memerlukan di hadapan rumah. Bersama dengan 2 individu yang saya masukkan pasangan suami isteri, iaitu Datuk Sri Maslan Urmin dan juga Datin Sri Juridah Atin yang ingin berkongsi keseronokan mereka memberi dalam tempoh yang mencabar ini. Assalamualaikum Datuk dan juga Datin. Dapat dengarkan saya? Okey, baik. Kita melihat keceriaan sekeluarga ya yang membantu. Saya lihat macam macam beras begitu banyak sekali dengan gambaran begitu ramai yang ceria datang membantu di situ. Jadi macam mana boleh tercetusnya idea untuk letakkan barangan sebegini di hadapan rumah untuk membantu mereka yang terjejas? Silakan. Ya. Terima kasih. Sebenarnya idea ini datang daripada kami berdua sebab kami duduk di kawasan yang sederhana. Jadi rumah kami ini memang jadi tempat laluan orang ramai. Dan kami sedar dalam keadaan pandemik sekarang ni ramai orang hilang pekerjaan dan dalam keadaan ekonomi yang bakar. Jadi kami memang sebelum ni biasa menyumbang dalam bentuk-bentuk yang lain. Tapi kali ini kami
tercetus pula idea untuk berbuat sesuatu di kawasan rumah sendiri. Jadi tidak perlu pergi jauh-jauh lah. Jadi saya satu lagi hendak melibatkan semua ahli keluarga kami lah, anak-anak kami, cucu kami sebagai satu effort bersama dalam satu skala yang kecil. Jadi boleh memberi bantuan secara langsung, direct kepada masyarakat setempat. Itu saja sebenarnya idea asal itu. Ya, mungkin Datin Sri pula dapat komen siapa yang membantu dan memantau, bisa kata kalau setengah bekalan tu habis ya. Bisa kata kalau beras sudah habis tadi, siapa yang mungkin akan ada jadual untuk anak-anak bertugas. Okey, yang ni jaga ini jaga bahagian ini, macam mana tu? Ya. Yang sebenarnya idea ni memang kami yang cetuskan, tapi anak-anak juga tidak mengetahuinya until the day itself. Dia orang terkejut, apa ni kan? And then only kita orang started, because kita tak expect dia akan jadi sesuatu yang besar. It's just very very small contribution. Tapi anak-anak sangat kuat semangat dia yang pergi beli barang. Okey, memang suami sebab dia kata dia nak merasa macam mana pikul barang tu banyak-banyak, macam mana buat shopping grocery semua-semua tu kan. Jadi memang tak ada sesiapa yang membantu kecuali anak-anak dan cucu, tolong angkat barang and all kan. And then tolong pack tu sebab saya ada juga beberapa kenalan yang daripada small organisation macam Aman Muslim, and then yang ada kecil-kecil yang individu sebenarnya daripada asnaf yang saudara baru, ibu tunggal dan juga PPRT. Jadi saya panggil dia orang ni wakil sahaja. Jadi mereka akan ambil barang ni, tapi saya limitkan macam 15 sahaja from this group, 7 atau 10 sebab macam kita kata tadi bantuan kami sebenarnya kecil, bukannya sesuatu yang berskala besar kan, gitulah. Jadi for the first round ni memang total family punya involvement begitu. Ya, saya tengok yang datang tu pelbagai golongan ya. Saya tengok ada mungkin mereka yang bekerja dalam bidang pembersihan sampah, ada orang biasa. Jadi bukan pula dengan waktu yang dihadkan, mungkin sampai waktu maghrib saja ke atau macam mana. Mungkin setengah orang baru balik kerja, tak sempat untuk datang pada waktu petang ya. Ataupun mungkin ada yang segan datang waktu siang, jadi dia selesa datang waktu malam. Jadi macam mana untuk menyantuni mereka yang berkeperluan khas ini? Sebenarnya memang rancangan asal itu kita buat sementara bekalan habis untuk hari tersebut sebenarnya. Tapi memandangkan sambutan dan permintaan itu kami nampak berterusan. Jadi penghujungnya saya berulang alik ke kedai, ke supermarket cari barang tambahan. Jadi niat asal daripada satu hari itu sebenarnya dah jadi berterusan. Sampailah ke hari ini sebenarnya masih ada orang datang, ketuk pintu, tanya boleh tak kami dapat bantuan. Jadi saya sebenarnya bila dah ada permintaan ini, saya dah jadi secara berterusan. Jadi tak ada had masa sebenarnya. Jadi saya terpaksa sediakan macam satu ruang di rumah kami ini untuk simpan bahan-bahan keperluan tersebut. Macam satu kedai runcit pula rumah kami. Tapi tak apa, kami happy, kami gembira dengan apa yang kami lakukan setakat ini. Memang kecil, tapi kepuasan itu memang lain daripada bentuk-bentuk sumbangan yang lain yang kami buat sebenarnya. Ya, mungkin lepas ni ada mencetus inspirasi untuk memperluaskan lagi rezeki kepada mereka yang memerlukan, dan juga anak-anak pun turut teruja untuk menyumbang. Selepas ni siapa tahu ya, menjadi tradisi keluarga untuk membantu yang menjadi samah kirat, insya-Allah. Bagaimana perancangan seterusnya? Sebenarnya dah memang ramai dah kawan-kawan dan total stranger sometimes ya, ingin chip in dalam our program sebenarnya. Tapi memandangkan kami takut kalau dia menjadi terlalu besar. Jadi for the time being ni kami menerima daripada kawan-kawan yang kami kenal, yang kenal sangat-sangat dengan kami,
Jadi kami telah menerima. Jadi insya-Allah dalam bantuan akan datang memang ada contribution dari orang-orang lain, diluaskan lagi, saya luaskan lagi, bukan saja dari anak, daripada kawan-kawan yang kami kenal. Tapi still kami rasa kami nak limitkan juga, tak nak it becomes too big. Dan insyaAllah kami akan teruskan program ini selagi ada keperluan, ada masyarakat kurang bernasib baik yang memerlukan. Kami anggap inilah sebagai satu tanggungjawab kami sebagai satu individu dalam masyarakat dan sebagai satu keluarga yang ingin menyumbang dalam bentuk yang kami ingin berkongsi sedikit apa yang kami ada dengan mereka-mereka yang ini satu kepuasan kepada keluarga kami sebenarnya. Baik, terima kasih itu Datuk Seri Maslin Urmi dan Datin Seri Junida Atin. Moga mencetuskan inspirasi untuk orang yang berbuat baik dan menjadi mencipta lingkungan yang positif untuk kita membina persahabatan ukhuwah tanpa ada sebarang jurangnya. Terima kasih insya-Allah. Okey, itu dia perkongsian yang menarik, inspirasi di MHI. Dan nanti kita akan berkongsi pula tentang perkembangan seorang artis yang juga pengacara program Wow Shop. Dengan cerita dan single baru. Sebab sini di MHI kita berehat seketika. Itu dia lagu terbaru Mimi Haris yang berkumandang ke pertama kalinya sebab baru dilancarkan semalam. Betul. Okey, bersama kita sudah panggilan video Mimi Haris di talian. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Malaysia. Apa khabar? Alhamdulillah sihat, stay safe semua. Okey, Mimi, inilah dia pertaruhan terbaru tapi jika ceritakan sedikit. Tengok video klip pun dah macam sedih sangat ni. Okey, kalau kita cakap mengenai tapi jika ni ataupun dalam bahasa Inggeris dia what if. Dia macam satu pertanyaan di dalam diri kita lah macam tu. Okey, lagu ini sebenarnya dia berkisahkan mengenai seorang wanita ataupun seorang person yang dalam perhubungan toxic relationship. Maksudnya dekat sini dia dah macam mentally abuse, penderaan fizikal dan juga mental. Tapi dia menahan diri dia untuk berada di dalam perhubungan tersebut. Tak kisahlah daripada segi perkahwinan ataupun persahabatan dan juga untuk lagu tapi jika ni juga sebenarnya dia tertanya-tanya diri dia, what if tapi jika dia tak berjumpa dengan orang tersebut, adakah life dia akan terjadi seperti sekarang inilah. Sebenarnya apa yang saya cuba nak sampaikan dalam lagu Tapi Jika ni ataupun kami satu tim nak menyampaikan untuk lagu Tapi Jika ni, di mana kami faham akan keadaan sekarang ataupun keadaan mereka di luar sana yang menghadapi masalah-masalah seperti penderaan mental dan juga fizikal. Jadi tak bimbang ke kalau ada orang kaitkan dengan kisah benar ke, luahan jiwa ke, ataupun hanya karya semata-mata Mimi? Sebenarnya benda ni kalau kita tengok kan adalah sesuatu yang general sebenarnya. Semua orang pernah mengalami pengalaman seperti ini. Nak kata saya kaitkan dengan hal personal atau peribadi, mungkin untuk saat-saat ini semua orang tahulah apa yang berlaku kepada saya. Tetapi bagi saya, ia satu lonjakan untuk saya menjadikan satu ini sebagai satu platform untuk saya berdiri teguh dan meneruskan kehidupan saya. Wow, kuatlah Mimi memberikan semangat pagi ni. Okey, Mimi kita fahamkan lagu Tapi Jika ni mempunyai sentuhan rakan tugas kita juga daripada Buat Kopitiam, Zack American. Bagaimana bekerja dengan Zack? Yes. Okey, saya mengenali Zack sebab Zack pun salah seorang pengacara yang sekarang ini mungkin ada yang sedia tahu saya adalah pengacara Wow Shop. Jadi Zack pun adalah salah seorang pengacara Wow Shop juga. Jadi kami bertembung di sana dan Zack American juga Ibnu Rin Karnai ini adalah bersahabat. Jadi Zack ada cakap dengan saya, dia sukakan lagu saya yang lepas iaitu lagu Sastra Kupu-Kupu. Jadi dia kata, kenapa you tak buat comeback? Tu saya tak pernah sebenarnya, sejujurnya saya tak pernah terfikir untuk kembali sebab saya dengan orang kata industri sini sekarang ni kita punya bakat-bakat baru tumbuh bak cendawan kan. Jadi saya lebih selesa untuk mengacara, tetapi kerana orang kata sokongan daripada rakan-rakan seperti Zack dan rakan keluarga saya sendiri, mereka katakan kalau Sastra Kupu-Kupu boleh, insya-Allah lagu yang seterusnya
bawa lah kan, nyanyilah. Jadi kita pun ada perbincangan yang macam tu. Saya pun okeylah pujuk diri. Okey, bila saya dapat dengar lagu demo daripada Zack dan juga Ibnu Ringkanan, saya memang, orang kata pertama kali saya dengar pun saya dah jatuh hati, saya dah jatuh cinta, saya dah menangis. Jadi memang saya sangat-sangat sukakan lagu ini. Bukan sekadar saya sebenarnya nak menyanyi ataupun nak berada dekat pentas ini, tapi saya sebenarnya nak menyampaikan mesej untuk mereka di luar sana. Okey, jadi bila kali terakhir masuk studio? Seperti katakan. Masuk studio rakaman? Rakaman mungkin agak lama juga kan? Lama, tapi sebenarnya sebelum tapi jika saya juga dah keluarkan 2 lagu OST bersama-sama dengan rakan saya, iaitu Apple Drama Band. Tapi lagu itu adalah untuk OST sahaja, untuk drama tersebutlah. Tapi yang kali ini saya datang sebagai seorang sahaja, solo sahaja. Yang itu bila last saya masuk ni, saya masuk recording masa awal bulan September lalu. Okey, jadi mungkin Mimi dulu masalah memerlukan karier macam kategori BBNU kan. Sekarang memiliki kematangan. Jadi macam mana untuk kembali bersaing? Sebab bila ada lagu baru ni kena all out promosi kan. Macam mana melihat situasi sekarang dengan PKP-nya, dengan persaingan, dengan budak yang tadi Mimi sebutkan yang masih baru, macam mana tu? Ya. Okey, kalau kita bercakap mengenai pandemik sekarang ni kan, semua orang mengalami kesukaran sebenarnya, tak kisahlah daripada segi apa-apa industri sekalipun. Tapi bagi saya, industri seni ni dia banyak platform. Kita boleh gunakan platform seperti sekarang ni, promosi di kaca TV dan juga ada promosi mungkin di social media. Tapi untuk saya bersaing dengan adik-adik atau BBNU yang sedia ada sekarang ni, saya di sini bukan saya nak bersaing. Saya di sini adalah untuk mengetengahkan bakat saya sendiri, dan saya sebenarnya tidak mengharapkan apa-apalah. Tak adalah macam saya orang kata berfikir setinggi gunung, tidak. Tapi saya berada di sini sebab saya nak bagi satu mesej juga yang saya masih ada di sini di dalam industri, sebab saya berada di dalam industri dalam lebih kurang pada tahun 2008 sehinggalah sekarang. Alhamdulillah masih lagi ada. Dan apa yang saya harapkan untuk lagu ni sebenarnya, saya ada fokus saja. Saya mengharapkan lagu ini dapat diterbitkan di dalam drama-drama OST. Jadi produser-produser kat luar sana tu yang tengok sekarang ni, WhatsApp saya nanti. Tak ada. InsyaAllah moga dimurahkan rezeki. Kita harapkan ada juga lamaran-lamaran itu. Kita doakan kejayaan Mimi. Semoga Mimi yang sangat kuat ni kekal positif. Kita pergi dengar suara Mimi pun rasa macam Mimi ni kuat sangat. So thank you dan tahniah atas single terbaru ini, Tapi Jika. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ada berlakon apa-apa ke lepas ni? Ada berlakon ke? Filem ke, drama ke? Ada? Okey, kalau tanya saya nak berlakon kembali ke tak? Saya nak berlakon kembali. Of course, saya nak rindulah juga nak berlakon tu. Jadi boleh je kalau nak ni saya boleh ikuti saya. Mungkin ada siapa-siapa nak panggil untuk berlakon ke, menyanyi ke, pengacara ke, boleh je. Ataupun mereka yang baru saja mengenali saya, yang ingin kenali saya lebih lanjut, boleh saja follow saya dekat Instagram Mimi Haris, ataupun Facebook Mimi Haris II, ataupun fanpage Facebook Mimi Haris, ataupun sekarang ni sebenarnya saya baru je launching saya punya YouTube channel. Nak ikut juga BBNU ni. Boleh follow dekat follow, subscribe, like dan komen dekat Mimi Haris YouTube. Alright Mimi, kita ucapkan terima kasih, all the best. Nanti kita follow semua platform tu. Apa pasal Mimi semua kita tahu. Okay, thank you Mimi. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Itulah dia kan seorang yang punya saya kira semangat yang besar lah. Ya, okey. Terus berkarya. Kita sampai ke penghujung. Terima kasih untuk anda mengikuti kami, dan yang paling penting itu untuk menjaga kecakdaan, meningkatkan ilmu tentang penderaan kanak-kanak, memahami tanggungjawab sebagai manusia khalifah, jiran ataupun sahabat demi kelangsungan hidup dan nyawa anak-anak yang tak berdosa. Betul, dan jangan lupa esok kita di MHI akan bawakan topik berkenaan Hari Kanser Sedunia bertemakan Kalau Bukan Kita. Siapa lagi? Kita akan jumpa anda esok. Segalanya di MHI. Terima kasih. Assalamualaikum.